Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya Muhammad Fakhrul Razi bin Muhammad Mokhtar, hos anda pada hari ini. Dan hari ini saya daripada Malaysia Baru bersama dengan seorang tokoh yang tidak asing lagi di dalam negara kita dalam aktiviti kemasyarakatan dan juga bantuan-bantuan. Bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia, iaitu yang berbahagia Cikgu Azmi yang juga merupakan Presiden MAPIM. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Sehat Cikgu ya? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan bicarakan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan cabaran Malaysia Baru pada hari ini yang melibatkan pihak NGO khususnya di dalam negara kita tentang halangan dan juga tentang cabaran-cabaran yang mungkin kita boleh kongsikan bersama dan juga perkara-perkara yang boleh kita manfaatkan dengan masalah itu sendiri untuk kebaikan kita bersama Cikgu. Jadi sebelum nak pergi ke perbincangan kita, mungkin Cikgu boleh terangkan dulu MAPIM ni pertubuhan apa sebenarnya Cikgu? Ya, terima kasih YB. MAPIM ni lahir 16 tahun yang lalu. Kita bergerak kerana kita merasakan sudah perlu adanya suatu penyelarasan, koordinasi dan satu penyatuan untuk menangani pelbagai isu umat Islam dalam negara maupun luar negara. Maka tertubuhlah 16 tahun yang lalu dan diisytiharkan peresmiannya di Kota Baru di Kelantan. Almarhum Tuan Guru Nik Aziz sendiri yang meresmikannya. Kemudian kita menyasarkan satu ialah isu-isu umat Islam dalam negara kita sendiri, bidang ekonomi, politik, kebudayaan, sosial, pengurusan segala macam. Ada 17 agenda. Manakala satu lagi ialah yang dipanggil kegiatan kita di luar negara melihat dua perkara. Satu ialah kemanusiaan di mana ada pelbagai isu polemik umat Islam. Yang kedua ialah MAPIM nak berperanan untuk menjadi moderator kepada penyelesaian masalah. Contohnya Yaman, Syria. Kita diundang ke United Nations, kita diundang ke ASEAN, kita diundang di OIC untuk kita berkesempatan untuk berikan pandangan. Jadi lebih kurang begitulah. Di bawahnya yang tersenarai ada 207 buah NGO di bawah MAPIM dan masing-masing diklusterkan untuk bertumpu kepada bidang masing-masing, dan kita membuat convention setiap 3 tahun sekali untuk kita membuat sharing apa pencapaian kita, mana kelemahan, bagaimana kita nak move forward. Itulah mana convention tu melibatkan 207 pertubuhan tadi. Diundangkan semua dan masing-masing akan membentang mengikut kluster. Umpamanya pembangunan belia, ABIM, PKPM, itu kluster dia. Mereka rumuskan membentang satu laporan. Kemudian tu dalam bidang ekonomi ada kluster pula. Jadi 207 ini kita klusterkan kepada 17 kelompok. 17 agenda itu akan dibentang. Okey, kalau dalam aktiviti-aktiviti yang kita lihat ialah yang telah diwawarkan daripada MAPIM itu sendiri, kita lihat banyak aktivitinya di luar negara. Mungkin pada ketika ini saya nak fokuskan dulu dalam negara kita, Cikgu. Kluster mana yang menjadi tumpuan? Kluster yang penting sekarang ni kita lihat ya kluster pendidikan, ekonomi, politik dan juga pembangunan masjid, pembangunan karyah kita panggil. Daripada 17 ini yang dipanggil prioriti yang teratas, empat kluster ini. Kalau ada NGO yang lain, contohnya dia nak bersama dengan di bawah naungan MAPIM, bagaimana kaedah dan caranya? Ya, ada, dia harus datang dan kita ada borangnya. Kemudian kita ada komiti pemilihan, melihat dia punya kekuatannya, melihat dia punya pengalaman, melihat dia punya keahlian. Kemudian dari situ kalau kita tapis dan tidak ada masalah, tidak ada terlalu sempit pemikiran yang boleh berbalah itu, maka kita mungkin akan nasihatkan kalau boleh dia ubah beberapa perkara. Tapi umumnya kita terima setelah melalui proses pemilihan itu dan mesti dipersetujui oleh jawatankuasa sepenuh. Dia tak boleh seorang bantah, maka kita tak terima. Kita terima semuanya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, politik dalam negara kita Cikgu yang tak menentu pada ketika ni, bagaimana pula peranan yang Cikgu boleh lihat untuk memastikan MAPIM itu terus relevan untuk bergerak di dalam negara kita, menyelesaikan masalah umat, masalah masyarakat. Kalau hari ini kalau kita lihat rakyat
mengeluh tentang berkaitan dengan masalah ekonomi dan kita memang tak akui dengan masalah COVID ini sendiri menambah lagi parah ekonomi dan ketidakstabilan politik itu sendiri menjadi cabaran kepada rakyat kita sendiri. Dan bagaimana pihak MAPIM sendiri melihat ataupun peranan MAPIM yang boleh dimainkan, yang boleh MAPIM mainkan peranannya untuk membantu menyelesaikan isu-isu rakyat pada hari ini. Ya, tadi YB sebut tentang politik kan, kita politik suasana kita lah. Kemudian tu baru kita rangkaikan kepada yang lain. Pertama, dia faham rakyat dan faham masyarakat kita terhadap politik. Politik sebagai satu disiplin kehidupan, politik sebagai suatu landasan untuk terlibat dalam demokrasi, maka menubuhkan parti, terlibat dalam parti, itu politik yang bagi satu tahap lain. Kerana perjalanan politik kita itu tidak terpimpin dengan betul, maka jurusan terlalu ditekankan kepada politik yang ini tadi, politik kepartian, politik kekelompokan, politik merebut kuasa, politik bersaing untuk mendapat kursi. Dia terlalu fokus, dia gagal untuk melihat bagaimana kita nak mendidik politik yang murni di kalangan masyarakat. Apa erti demokrasi? Apa erti melantik seorang wakil rakyat? Apa fungsi wakil rakyat? Dia tidak harus hanya bertanggungjawab kepada parti, dia juga sebenarnya bertanggungjawab kepada rakyat. Jadi ini tidak terserap ke bawah. Maka dengan itu, Wabi sebut itu, macam mana MAPIM nak berperanan, terutama melihat kerana pelbagai bidang kehidupan ini. Kita ada disebut tadi ekonomi, kebajikan, pendidikan, kesihatan. Sudah tentulah peranan politik itu sangat penting sebab dia menentukan dasar, dia menentukan bagaimana sesebuah agensi itu harus bergerak. Maka peranan MAPIM ialah mendekati yang dipanggil pertamanya mendidik rakyat supaya mereka faham apa erti memilih seorang wakil rakyat, apa hubungan rakyat dengan wakil rakyat. Dia tidak hanya berhenti setelah mengundi. Yang kedua, MAPIM berperanan untuk menjelaskan isu-isu yang muncul secara objektif, tidak bias. Kalau satu parti itu tidak betul, kita menjelaskan isunya ialah ini dan nampaknya parti itu mengambil pendirian ini, maka kita memberitahu pada masyarakat harus menilai secara kritikal. Tidak hanya kerana saya sudah pangkah parti itu atau saya sudah menjadi aktivis dalam parti itu, saya tidak boleh melihat secara kritikal terhadap isu itu. Jadi MAPIM cuba berperanan menjelaskan satu isu itu biar objektif, biar berfakta, biar berdata, biar orang kata murni. Sekarang kita sebut ada orang membuat persepsi. Dia angkat satu isu, dia bina persepsi, padahal faktanya tak betul, padahalnya latar belakang isu itu tak dikupas dengan baik. Maka dengan itu berlaku polarisasi. MAPIM cuba mengelakkan adanya polarisasi yang menyebabkan akhirnya satu-satu isu itu tidak selesai, melainkan dia jadi titik perbalahan, titik perkelahian, akhirnya masing-masing mengelompok. Hatta dalam parti sendiri, satu parti ada kelompok yang bersetuju begini, ada yang tidak. Yang ketiga, MAPIM berperanan untuk sesuatu isu itu perlu ada yang dipanggil penyantunan yang berterusan. Kebanyakan parti mengangkat isu itu, dia menjadi panas. Kemudian itu mendapat perhatian rakyat, media pun. Ini mengambil statement ahli parti itu, mengambil statement parti, akhirnya nampak pertembungan. Kemudian bina persepsi, mana parti yang dikatakan salah. Tapi MAPIM rasa itu bahaya. Kalau MAPIM bergerak begitu, maka kita tidak punya kelainan kita dengan parti politik. Apa yang MAPIM buat ialah menyantuni setiap isu itu secara berterusan. Ya, katalah saya membaca surat khabar setiap hari, saya tengok media sosial, agak-agak tengah hari saya sudah kenal pasti isu-isu yang muncul pada hari itu. Kemudian saya akan panggil tim, okey, isu ini kita tangani dengan pergi turun ke lapangan, pergi tengok sendiri, pergi interview, pergi tangkap gambar. Yang ini okey, kita boleh buat satu memorandum. Isu ini kita buat satu
press statement. Isu ini kita anjurkan satu dialog. Jadi saya tangani MAPIM tu tangani isu tu cara begitu. Kemudian ada tindakan lanjutan. Tengok kalau isunya ialah kerana tanah dia diambil tanpa saluran yang betul, maka kita melihat apa peruntukan undang-undang, apa presiden case yang ada. Kemudian kita bawa mereka tubuhkan sebuah badan bertindak, angkat suara ini kepada kerajaan. Jadi dia kena berterusan sehingga isu itu selesai. Nah, kelainannya kita dengan parti politik ialah parti politik kadang-kadang dia panggil touch and go. Dia rasa ini isu ni panas, dia bangkitkan kemudian dia diam. Dia dapat populariti sikit, keluar dalam surat khabar, statement, tapi lepas tu tidak ada apa, dia tunggu isu lain. Jadi saya ke MAPIM lebih berat tugasnya kerana setiap kali kita ambil satu isu, kita kumpulkan itu sebagai kes penting untuk kita membuat pendidikan kepada rakyat. Ambil satu contoh Wabi, katalah isu COVID sekarang, ada satu tempat terputus makanan. Jadi banyak pihak yang bertindak. Okey, kita kumpul bantuan, begitu pergi. Kita masuk, kita bertemu dengan kes-kes yang lain, bukan COVID saja. Kemiskinan, terbiar, budak tercicir sekolah. Kita teroka di situ lagi. Dari situ kita ambil dan kemudian kita bina kes untuk kita fikirkan apa strategi untuk mengadakan reformasi kepada masyarakat itu, apa peranan wakil rakyat di situ. Contoh di tempat saya di Merbuk di Kedah, ketika COVID saya lihat semua orang kebingungan. Saya mendekati imam kata saya tak tahu nak buat apa, dia tak boleh pergi masjid. Kemudian mendekati penghulu kata saya tunggu arahan. Mendekati YB kata kita tak ada peruntukan. Jadi masyarakat terbiar. Budak universiti balik ke kampung tak tahu nak buat apa. Guru-guru yang patut mengajar online, budak-budak tak tahu nak ikuti online. Suri rumah sangat takut kerana nak keluar nak beri barang tak boleh. Saya kata tak boleh. Lalu saya MAPIM wujudkan satu gerakan kita panggil Merbuk Bangkit. Saya survey semua. Okey, petani berapa orang yang memelihara ayam, berapa orang yang tanam padi, berapa orang yang tanam sayur, berapa orang yang bela ternakan, berapa orang suri rumah, berapa orang peniaga, berapa orang buat kuih. Saya aturkan balik semua tu dan saya persembahkan kepada masyarakat. Okey, ini cara kita bertindak. Jangan tunggu kerajaan. Inilah YB yang saya kira peranan MAPIM yang cuba kita mainkan sebab kita memposisikan diri kita dalam masyarakat. Okay, saya tertarik yang cikgu sebut tadi macam parti politik atau ahli politik ni dia buat satu tindakan bermusim lah senang cakap bila ada isu dia buat, sedangkan yang disebutkan pihak NGO ataupun MAPIM tadi berterusan untuk pastikan masalah itu selesai. Dan setakat ini cabaran yang cikgu hadapi bagi saya bila pihak NGO ni sendiri nak memberi bantuan dan sebagainya sudah pasti melibatkan kekangan kewangan. Itu masalah paling besar lah. Ya, betul. Dan juga sokongan daripada pihak kerajaan sendiri. Kalau saya rasa kalau tak ada sokongan pada pihak kerajaan, tak ada kewangan, memang agak sukar lah untuk pihak MAPIM itu sendiri bergerak. Dalam senario ketidakstabilan kita sekarang ni, bagaimana cikgu boleh berkongsi, memberi pandangan untuk pihak masyarakat, macam si cikgu cakap tadi, semua pihak kena memain peranan untuk sama-sama membantu dan menyelesaikan masalah rakyat kita, yang tidak hanya kita mengharapkan kepada kerajaan ataupun NGO, dan kadang-kadang rakyat ni sendiri dia tidak tahu ke mana dia nak mengadu, macam mana cikgu cakap tadi kan. Dan bagaimana kita nak mengambil peranan itu sendiri dalam suasana ketidakstabilan politik, ketidakstabilan ekonomi dan juga kerjasama itu sendiri, cikgu. Betul. Sebelum saya jawab itu, memang ada kekesalan saya secara pribadi dan juga beberapa kawan-kawan. Macam mana cikgu kita nak masuk, satu, sumber kita tidak cukup, yang kedua kita kena pula melalui saluran ini, kalau tidak mereka marah, kenapa tidak menghadap ke saya dulu, ini kawasan saya, begitu. Saya merumuskan dengan kawan, okey, kita pergi cara beradab, kita pergi beritahu bahawa YB atau tuan pegawai daerah atau tuan penghulu, kami sudah dapati ada maklumat di sini, kami sedang nak bantu, tolong nasihat pada kami macam mana nak bantu. Saya mengatakan NGO jangan membuat kerja-kerja yang pintas yang kadang-kadang
akhirnya apa yang kita nak bagi itu dipandang serong oleh satu pihak. Ya. Ya. Jadi panduan yang kita bagi ialah pergi menghadap dulu, walaupun keadaan terdesak. Ada setengah kawan-kawan dia pergi terus, kemudian timbul masalah dan diorang telefon saya, apa cikgu, kenapa MAPIM masuk tak bagi tahu apa semua kan. Jadi saya kata okey, saya minta maaf dan sekarang saya hantar tim untuk bincang dengan pihak tuan. Mari kita atur balik sebab banyak lagi yang belum dapat bantuan. Jadi saya punya respon daripada soalan itu ialah saya cuba melatih kawan-kawan kita ni untuk berhadapan dengan realiti masyarakat, tetapi kita ada saya panggil reality check, semak realiti. Semak realiti umpamanya satu kawasan itu, okey, apa yang ada di situ? Kita ada wakil rakyat, kita ada penghulu, kita ada tuan imam, kita ada MKK, kita ada persatuan-persatuan. Format kan betul, profil kan betul. Kemudian tu kita tengok by sektor, kesihatan di masyarakat itu bagaimana, kemiskinannya bagaimana, tercicir sekolah bagaimana. Jadi disemak semua dan saya membuat kaedah pintas. Maksud pintas ialah rapid assessment. Diorang datang kepada saya kata okey, ini caranya, dekati dulu dengan penghulu, bincang dan bentangkan fakta. Mencabar, ada yang menjadi, ada yang saya terpaksa bertembung dan ialah kita tidak selesa begitu. Tetapi kawasan-kawasan yang satu parti saja itu mudah. Tapi kalau di situ realitinya ada dua-dua kuat, parti A, parti B. Di situ yang kalau saya pergi ke parti A, parti B itu mana menuduh saya mirip ke situ. Kalau pergi yang ni dia kata mirip itu. Itu cabaran yang dah kita terimalah hakikatnya nak buat macam mana, tapi kita cuba didik bahawa parti politik, ahli politik kena mempunyai suatu kefahaman yang jauh tentang apa peranan kita sebenarnya. Kita masuk politik ni untuk apa? Kita pegang jawatan untuk apa? Supaya dia tidak jadi politik untuk politik. Kita politik untuk serve, untuk khidmat. Sebab itu kita panggil wakil rakyat, untuk kita sebut pusat khidmat. Jadi kena faham tu bagaimana operasi khidmat. Itu yang selalu saya dialogkan dengan banyak ahli politik. Okey, sekarang ni cikgu, kalau tengok cerita tadi tu, saya tertarik bila cikgu sebut berkaitan dengan parti-parti politik, NGO yang cenderung kepada satu parti politik. Dan saya, ini bukan sebagai satu rahsia, dia jadi satu rahsia umum nak kata. Bila setiap parti politik tu pun dia ada NGO dia sendiri, dan segala bantuan dia pun melalui NGO yang mereka sendiri sebenarnya yang tubuhkan. Adakah cikgu bersetuju kalau saya katakan ini jugalah yang menyebabkan menjadi punca kita jumut, kita tidak masih tak terbuka, dan hanya kita melaksanakan tanggungjawab kita untuk menguruskan negara ataupun menguruskan negeri sekalipun, yang boleh menimbulkan isu kronisma, timbulkan isu puak dan sebagainya, disebabkan kita masih gagal memecahkan pemikiran kepartian itu dalam kehidupan kita. Cikgu, macam mana? Setuju tu? Istilah yang selalu disebut orang ialah stigma, stigma. Artinya kalau dia daripada orang yang memang aktif dalam parti politik, maka kadang-kadang kegairahannya itu terlalu berpusat kepada partinya, dan dia merasakan bahawa kalau dia buat sesuatu atas nama platform apapun, dia tetap nak menunjukkan wajah parti. Kalau tidak, dia berkata macam kenapa rugilah kita, ini parti kita, kita yang buat NGO ini. Tapi di situlah akan berlaku kecacatan, di situlah akan berlaku kesangsian masyarakat dan rakyat ni. Kamu ni buat ini untuk apa sebenarnya? Jadi saya minta supaya walaupun tidak salah mana-mana parti membuat NGO dan itu menjadi front untuk mereka rasa okey, jangan bawa parti dulu, tapi stigma aktivis itu bahawa dia nak tunjuk sebab satu hari nanti mungkin dia dipilih kan, ataupun dia angkat jadi calon, tapi stigma daripada masyarakat masih lagi melihat dia ni parti, dia ni sebenarnya asal daripada parti. Tapi ada satu dua yang telah saya bina. Saya dapat memecah sempadan tu, bahawa jangan lihat parti tu. Dia ni betul-betul, walaupun dia ahli parti itu, dia memang ada jawatan, tapi dia ni genuine.
Dia ni nampak murni, dia tak kira, dia tak sebut pun parti. Dan ini yang saya sarankan kepada ahli politik, bagaimana nak menjadi seorang aktivis politik yang merentas kepartiannya. Dia melihat, dia panggil color blind, ya. Dia tak kira kawasan itu kuat parti apa, ini kawasan MTD yang kita dah kalah, pusat mengundi yang kita kalah. Jangan pertimbangan itu. Kita tengok isu itu dan kemudian kita bahaskan secara murni. Dan saya kira akhirnya kalau berterusan saya sebut tadi, konsisten kita membuat proses itu, akhirnya akan menghasilkan memang dia memang betul buat kerja NGO, tidak sangat parti. Tapi orang tahu, tapi walaupun pun dia ahli parti itu, dan kalau dia orang menghargai, oh ya, untung parti. Ya, dia orang tak kira dia ni dulu memang khidmat kita, sebelum dia jadi calon pun memang dia buat kerja, dia tolong kita. Jadi kebetulan dia pergi bicara ahli parti, ya kita sokong dia. Tapi kerja sebenar seorang aktivis NGO tu mesti cuba mengelak daripada stigma ini, stigma kepartian ini. Ya, dia perlu elak itu sedapat mungkin. So mungkin cikgu boleh berpandang macam mana cara nak pecahkan pemikiran tu cikgu dalam keadaan masyarakat kita hari ini. Itu satu persoalan. Dan yang kedua, sebab cikgu terlibat dengan NGO, maknanya tidak memihak kepada mana pihak. Mungkin saya sendiri, saya mengaku saya sebagai orang politik. Mungkin tak pandangan cikgu sendiri, adakah pemikiran rakyat kita sekarang ni masih lagi meletakkan parti politik tu dulu, sehingga kan ada istilah parti menguasai kerajaan. Saya cikgu pun pernah dengar istilah itu. Macam mana tu cikgu? Ya, satunya seperti awal saya sebut tadi, ya, kita masih lagi belum sampai ke tahap kefahaman arti politik yang sebenarnya rakyat. Ini adalah saya salahkan kepada ahli-ahli politik, kerana tindakannya, kenyataannya menyebabkan rakyat tidak melihat politik murni. Okey. Kemudian orang-orang yang terlibat lama dengan parti, dengan persaingan sebagainya daripada dulu, telah menjadikan suatu penyakit yang berlaku pada rakyat, itu penyakit bergantung kepada ahli politik. Dan penyakit itu memang berat, tetapi sengaja dibuat oleh ahli politik. Kalau dia memberi kepada rakyat apa, di situ ada bantuannya yang banyak, di situ ada apa saja masalah masyarakat tu, dia suar duit dan sebagainya, lama kelamaan yang dipanggil fenomena atau gejala politik kebergantungan itu mulai semakin kuat. Dengan yang demikian, ahli-ahli politik mengekalkan sikap untuk memastikan dia dapat jawatan melalui ahli politik, melalui parti politik, kerana dia mendakwa saya adalah memperjuangkan parti, oleh kerana itu saya perlu mendapat jawatan. Ya, itu tanggapan dia. Kalau saya tak dapat jawatan ni macam mana? Saya dah bagi kepada mereka ni banyak. Jadi kalau tak dapat jawatan, dia kata ini satu, bagi dia satu mengecewakan. Persoalan saya ialah, kalau parti menguasai kerajaan secara atasnya, ya, secara kulit atas itu semacam kita rasa wajar, kerana dia bertanding dapat sekian banyak kursi, dia memerintah, maka parti itu memerintah kerajaan, maknanya semua ada pegang. Tapi kalau kita pergi mendalam sedikit, maka saya kira di situ perlu ada disemak semula. Adakah semuanya mesti daripada parti? Walaupun dia parti majoriti, dia memerintah. Padahal ada yang calon-calon satu agensi yang berdasarkan meritokrasi kepakarannya, dan dia jujur, dia tidak bias, tapi dia perlu, orang ni kita perlu. Berbandingan kita ada orang ahli parti, dia mengatakan saya ini ketua bahagian, saya ni naib presiden, macam mana saya tak dapat jawatan? Penyakit ini kalau kita pergi secara mendalam, maka saya kira sebuah pemerintah akan berhadapan dengan polemik perebutan daripada ahli-ahli politik untuk dapat jawatan itu. Kalau you tak bagi, ada implikasinya. Dalam parti, dalam jawatan kuasa, dalam mesyuarat agung, kalau ada pencalonan, maknanya orang ni akan disasar bahawa kamu tidak akan dipilih. Penyakit itu jangan dibiarkan menjadi satu macam benda yang tetap, tak boleh nak ubah. Kita mesti ada sebuah parti dan pimpinannya jelas bahawa kita menang, kita nak mentadbir negara, kita nak berkhidmat kepada rakyat,
tetapi kita mesti menggunakan objektiviti dalam memposisikan orang yang akan melaksanakan amanah yang kita janji kepada rakyat, hatta dia tidak datang ke parti kita. Ya. Itu harapan saya kalau kita pergi secara mendalam. Tapi kalau tadi pergi secara ke atas, dia akan jadi begitu. Macam mana tak boleh bagi kat saya jawatan apa ni? Padahal dia tahu dia tidak layak, dia punya kepimpinan kurang, dia punya wibawa tak ada, pengalaman dia tidak, hanya kerana pegang jawatan. Jadi ini tidak sihat bagi saya. Okey cikgu. Tadi persoalan saya cakap, mungkin pandangan cikgu sendiri nak pecahkan pemikiran kita yang masih lagi, bagi saya jumud lah. Yang masih tak boleh nak pisahkan dalam urusan pentadbiran ni, masih lagi dalam kelompok kepartian tadi tu. Sedangkan kalau kita lihat di dalam negara kita ni, semua pembayar cukai dia tak kira parti, tak kira bangsa. Tapi kenapa pula bila berkaitan dengan nak kena pilih-pilih pula kan? Betul. Macam mana tu cikgu? Demokrasi ni ada banyak lapisannya. Satu demokrasi politik, satu demokrasi birokrasi, satu demokrasi rakyat bawahan ya. Yang menjadi masalahnya yang YB tanya tadi lah, nak pecahkan cara berfikir orang-orang parti ini, bahawa berada dalam parti, antara benda yang selalu terlintas pada kita ialah persaingan. Persaingan dalam parti kadang-kadang jauh lebih panas berbanding persaingan antara parti. Kerana terutama kalau parti itu melihat ada kemungkinan akan memerintah, kemungkinan akan dapat jawatan. Di situ akan bermula. Ini sangat bergantung kepada bagaimana seorang ahli politik itu mempamerkan dirinya di khalayak ramai dalam ucapan-ucapannya, dalam tindak amalnya, dalam berinteraksinya. Itu akan dapat diukur oleh orang masyarakat. Kita ada watak-watak itu dalam parti, dan watak-watak pemimpin parti yang ada yang baik, yang patut jadi contoh. Tetapi kita belajar juga daripada parti, daripada negara lain. Tadi kita ada bincang tentang Indonesia begini. Kita lihat apa yang berlaku di Thailand. Mungkin kita tidak mau mirip pada Thailand, tapi harus membaca. Ahli-ahli politik kan harus membaca bagaimana rakyat mereka bersikap. Banyak di benua Afrika berlaku saja pergolakan. Ada yang pegang kuasa yang tidak habis-habis, tak mau lepas. Ahli-ahli politik mesti mempunyai pembacaan yang betul terhadap bagaimana kita nak memecahkan cara berfikir yang tidak sihat dalam berpolitik di negara kita ni. Dan 63 tahun merdeka, 14 kali pilihan raya umum, nampaknya kita tak pecah lagi. Bila kita tengok ni, kecuali sekarang dikatakan zaman social media dan sebagainya, mungkin nampak orang membaca banyak, dapat maklumat yang banyak, kadang-kadang punya maklumat betul, kadang-kadang tidak. Tapi saya kira cara berfikir politik tu belum lagi sampai yang kita harapkan. Maknanya setelah dia melantik ahli politik, dia tak fikir ahli politik itu akan dapat jawatan apa-apa, dan ahli politik pun tidak fikir saya nak memenuhi amanah saya kepada pengundi-pengundi saya, ataupun di kalangan orang yang mengundi dia atau tidak mengundi dia tetap nak berkhidmat. Kita kena pegang prinsip itu, dan kalau kita dipilih untuk menjadi jawatan lebih tinggi, ya kita laksanakanlah keupayaan kita. Tapi kalau tidak, kita punya makna seorang ahli politik memberi khidmat kepada rakyat itu mesti maintain. Maknanya tidak, orang kata dah saya tak ada jawatan, okeylah saya buat pusat khidmat, buatlah bagi ada. Sebenarnya seorang ahli politik dalam satu konstitusi, sama dia DUN ataupun parlimen, bagi saya dia mesti memimpin. Dan ini yang agak, selain dia berkhidmat, dia mesti memimpin. Jarang saya lihat seseorang ahli wakil rakyat itu nampak haibah memimpinnya, tapi haibah seorang ahli politik yang mendapat jawatan wakil rakyat, tapi dia memimpin mengatur masjid dan surau, dia memimpin bagaimana anak muda di situ, dia bina wadah-wadah yang boleh betul-betul menjadikan konstitusinya itu sangat dinamik, sangat terasa, walaupun kita tidak ada projek besar-besar kita bawa, tapi dia orang kata wakil rakyat ini benar-benar pemimpin. Kita tidak mahu wakil rakyat yang merasa dia pemimpin tapi sebenarnya dia tidak menjadi seorang pemimpin yang sepatutnya.
Tapi kalau ikut pandangan saya sebagai salah seorang wakil rakyat sendirilah, antara halangan itu cikgu adalah apabila dikekang oleh parti itu balik tadi. Parti politik itu sendiri balik. Apabila kita masih lagi terkongkong dengan doktrin kepartian kita tadi yang menyebabkan kita terhalang ataupun tindakan kita disalahertikan. Bukan saja oleh orang politik sendiri, termasuk juga mereka yang tidak berparti. Betul. Jadi mungkin saya nak minta pandangan daripada cikgu sebagai seorang aktivis NGO yang berkecuali segi politik tentang mungkin cadangan-cadangan cikgu ataupun buah fikiran cikgu yang boleh cikgu lontarkan kepada khususnya seluruh pendengar kita untuk mencari jalan keluar daripada kemelut kepartian kita yang masih jumut dalam pemikiran kelompok ini tadi yang menyebabkan kita tak boleh bersama. Sebab saya nak ambil istilah simple je cikgu kalau zaman Rasulullah dulu masyarakat Arab ni berpecah sebab kabilah. Kabilah ni dia sama-sama orang Arab ni, bukannya orang bangsa lain, sama-sama ada sebab keluarga berbeza saja, tapi dia orang berpecah. Tapi kita di Malaysia ini bukan berpecah sebab lain bangsa. Ni kita Melayu kita ni sama-sama Melayu, Jawa ke Bugis ke Banjar ke, tapi kita panggil Melayu, tapi berpecahnya kita ni sebab politik. Bergaduhnya sebab politik. Sebab parti. Kadang-kadang adik-beradik pun sampai tak tegur siapa, sampai bercerai-berai sebab parti politik berbeza. Dan sahabat karib, macam saya sendiri, saya tak nafikan dulu saya pada PAS. Sekarang saya dah tidak bersama dengan PAS. Ada yang sampai tak tegur dan sebagainya. Jadi sebab politik. Sedangkan dalam ajaran agama kita sendiri tidak suruh pun sampai begitu. Dan politik itu bukanlah satu akidah, tapi dia merupakan wadah. Tapi kenapa kita ni terlampau, orang kata, kuat sangat kepartian tu sampai tak boleh. Itu mungkin pandangan cikgu sebagai inilah seorang aktivis. Mungkin rumusan kita tu bila saya pergi ke 1-2 kalilah saya pergi ke DUN bila ada sidang. Kemudian beberapa kali saya pergi ke parlimen. Saya juga masuk dalam Dewan Parlimen tu. Saya tidak melihat ahli parlimen 222 orang tu ataupun ahli DUN ni ada berapa 30-40 orang tu, saya tak lihat partinya, saya lihat individunya. Saya tengok macam mana dia perform, apa yang dia bahaskan, apa hujahnya. Oleh kerana itu, parti kena mengambil sikap bahawa sementara kita ada disiplin-disiplin yang kita sepakati, tetapi ruang dia sebagai wakil rakyat yang nak menyuarakan apa yang berlaku di kalangan rakyat itu harus diberi ruang. Kalau tidak betul-betul murni kita mengatakan kita kempen habis-habisan, inilah calon kita, mesti angkat dia kerana dia boleh berkhidmat. Tiba-tiba bila dia berkhidmat dengan menegur benda yang salah, dia dikengkang, saya kira parti itu tidak akan bertahan lama. Kerana orang yang mahu berkhidmat dengan kebebasan, dia memberikan hujah, itu sendiri akan menarik diri. Dan ini merugikan parti. Jadi parti kena melihat yang dipanggil demokrasi, dia sebagai wakil rakyat kita dan dia telah kita kedepankan jadi calon dan dia menang, tetapi dia juga adalah betul-betul diangkat oleh rakyat. Jadi dia sebenarnya pada hakikatnya adalah dipilih oleh rakyat. Kita menampilkan calon, ini calon kami. Ikatan dengan parti itu kita akur, tapi jangan sampai menyebabkan dia tak lancar perkhidmatannya kepada rakyat tu, kerana dia ikat oleh parti ni. Tambah kalau dalam parti pun ada kelompok, ini orang aku, ini grup dia, ini grup dia, lepas tu nampaknya dia nak sinis dengan aku. Jadi kalau parti begitu, saya kira tidak wajar untuk dan dia akan akhirnya runtuh sendiri. Kerana parti yang dinamik, kalau kita tengok parti-parti yang lama, parti yang tua, ada yang katalah kita kata UMNO, dengan banyak kritikan yang berlaku, banyak sikap feudal yang menyebabkan akhirnya orang-orang bawahan pun tidak tahan kan pasal feudalisme itu. Tapi saya nampak feudalisme itu bukan pada satu parti ni, banyak feudalisme juga berlaku pada parti-parti yang lain. Padahalnya demokrasi yang paling bahaya yang selalu ditentangi ialah kita kena pecahkan feudalisme. Tetapi prinsipnya saya mengatakan tadi ialah bila Ustaz kata tadi macam mana dalam parti sampai bertelagah antara parti satu lain, dalam parti sampai dulunya bersahabat, dulunya akrab, dulunya adik-beradik, dulunya satu jemaah, dalam parti itu sendiri berlaku
berkocak. Di Malaysia, saya ialah walaupun kita ada dulu sengit dan tajam, berlaku takfir, tuduhan-tuduhan yang lain, tapi saya kira saya minta pemimpin-pemimpin parti Malaysia masih lagi, kita kata, belum berkocak macam negara lain lah. Ya, kita harap tidak. Kita harap semua pemimpin ini mempunyai keterbukaannya dalam kita berhujah, dalam kita bermain dalam medan politik. Tunjukkan, ya, tunjukkan, ambil sajalah gambar, ya, makan sekali, bersalaman, tunjukkan itu, pamerkan itu lebih banyak daripada dia ni ceramah hadap pentas ni, dia bantai, kita quote, lepas tu dia pula jawab balik. Kurangkan yang tu, kurangkan nampak mereka bersama, dia orang makan bersama, kurangkan konflik konflik itu. Nampak bahawa negara kita ni ada kelainan politik, perbezaan politik, tapi nampaknya pemimpin politik ni tak adalah teruk, dia boleh bersembang, dia boleh bersama dan mengurangkan ketajaman ini. Ya, kita memang tak setuju, tapi cara kita nak menyatakan tidak bersetuju itu tidak sampai merenggangkan persahabatan, persaudaraan, keakraban. Itu yang patut dijaga oleh ahli politik. Okay, pengharapan cikgu lagi sebagai salah seorang tokoh kepimpinan aktivis dalam negara kita ni, apa harapan cikgu dalam keadaan norma baru kita pada ketika ini, Malaysia baru kita pada hari ini, untuk kebaikan kita bersama? Mungkin cikgu boleh bagi kesimpulan, pandangan dan juga pengharapan cikgu. Saya tertarik dengan tema ini, tema negara Malaysia baru. Ya. Bermakna ada Malaysia lama. Ya, maksudnya begitu. Sebab itu kita kata Malaysia baru. Tapi Malaysia baru yang kita maksud ni adalah dalam konteks bahawa kita ada banyak benda yang boleh kita buat di negara kita ini. Ya. Memajukan agama, memajukan pendidikan, memajukan ekonomi, cukup banyak. Kalau di Timur Tengah tu dia tak ada, nak buat mesyuarat pun tak boleh, dia meletup sana, meletup sini, perang sana, perang sini. Di Malaysia masih lagi, ya, kita masih lagi boleh berseminar, kecuali COVID menyebabkan kita terbatas. Jadi letakkan dulu satu perspektif bahawa Malaysia ni negara yang masih banyak kita boleh buat daripada tak boleh buat. Maka dengan itu kita senaraikan apa dia tonggak-tonggak penting membina sebuah Malaysia baru. Dari segi apa yang kita panggil tonggak-tonggak penting yang selalu dibahaskan. Kita ada rukun negara, kita ada perlembagaan persekutuan, kita ada raja-raja, kita ada parlimen. Ini ialah aparatus membina sebuah negara yang kita kata negara Malaysia. Tetapi apa komponen sebuah negara yang kita kena faham? Kita ada kerajaan, kita ada rakyat. Kemudian kita pilih demokrasi, ada judiciary, ada legislatif, ada eksekutif. Semua itu selalu kita sebut, ya. Wawasan saya yang dipanggil Malaysia baru ini adalah kita membina sebuah demokrasi yang bernilai tinggi. Sebab demokrasi kita tu nampaknya betul-betul terancam oleh sikap-sikap yang emosional, yang tidak rasional, selalu dengan emosi. Mari kita wujudkan sebuah Malaysia baru yang mempunyai demokrasi yang bernilai tinggi. Ya. Satu, saya tidak punya masa untuk nak hurai itu. Yang kedua, wawasan saya sebuah Malaysia baru ini adalah rakyat ini benar-benar mulai mendidik diri sebagai rakyat yang bukan saja sering menuntut hak, tetapi rakyat yang sangat faham tentang tanggungjawab. Ya. Sekarang ni selalu diangkat hak kami, tetapi dia sendiri tidak menunaikan tanggungjawabnya. Yang ketiga, tonggak saya ialah begini. Malaysia baru dengan kita ada institusi raja, kita ada institusi parlimen, kita ada kerajaan. Saya mengharapkan ada suatu macam budaya berkomunikasi yang sihat antara institusi ini, supaya tidak berlaku nampaknya saling menuding, gitu, ya. Mana kerajaan tidak puas hati, dalam kerajaan itu ada parti juga tak puas hati. Kita nak adakan
suatu mekanisme dialog, komunikasi yang sangat sihat. Artinya kalau sudah sampai ke satu pihak, dia tidak terus pergi ke media dan melontarkan kata-katanya yang menyebabkan orang pun terpaksa memberi reaksi. Wujudkan komunikasi yang sihat sehingga rakyat tidak curiga, tidak sangsi dengan kerajaan, dan kerajaan pula tidak mengambil kesempatan ke atas rakyat sehingga dia menipu, dia mengambil harta rakyat, khazanah rakyat, rasuah menjadi satu perkara biasa. Saya nakkan supaya komunikasi rakyat, kerajaan, institusi yang penting ini berjalan dengan sangat sihat. Yang terakhir, Malaysia baru bagi saya ialah Malaysia yang mempunyai karakter yang boleh kita pergi ke mana-mana. Bila sebut Malaysia ni apa? Dia orang kata Malaysia adalah negara beradab. Malaysia adalah negara yang berdisiplin. Malaysia adalah negara yang sifat rasuah. Karakter itu kita tak ada lagi sekarang. Bila sebut sekarang, masih banyak benda yang boleh kata Malaysia nampaknya pentadbiran dia punya governance jadi persoalan, dia punya integriti kepimpinan menjadi pertanyaan. Di kalangan ada parti-parti politik pula, politik Malaysia nampak semakin sempit. Saya nakkan Malaysia baru yang menunjukkan Malaysia ada karakter-karakter murni yang dipegang oleh semua rakyat, parti politik, kerajaan dan semua institusi yang ada. Okey, terima kasih Cikgu. Alhamdulillah, saya lihat kupasan daripada Cikgu Azmi ni cukup terbuka luas untuk kita bincangkan. Dan saya mungkin pihak penonton sendiri boleh menilai dan juga mendengar dan juga mengambil perhatian. Ini pandangan daripada tokoh aktivis yang tidak terlibat dengan politik juga. Cikgu parti mana cikgu? Ada parti? Parti Tupperware. Parti Tupperware yang digemari ramai di dapur. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Azmi yang sudi memberi masa pada pihak kami daripada Malaysia Baru, dan insya-Allah kita akan tampilkan juga nanti tokoh-tokoh ekonomi juga, akademik, untuk kita bincangkan semua, bukan saja dari sudut politik sebab kita perlu dapatkan semua pandangan untuk kita sama-sama membina Malaysia Baru, yang mana untuk kita dapat melahirkan satu generasi yang matang, satu generasi yang terbuka, satu generasi yang boleh bekerjasama daripada apa keadaan sekalipun. Jadi bagi saya setiap musibah tu ada hikmahnya. Setiap masalah tu pasti ada jalan keluarnya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada cikgu. Mudah-mudahan perkongsian ini akan dapat membuka minda kami semua untuk kita manfaatkan kepada seluruh warga kita di dalam negara kita untuk kebaikan kita juga. Mungkin cikgu sikit, cikgu kok nak kempen sikit pasal MAPIM kalau saya bagi ruang. Sekarang kita sedang cuba membantu, nampaknya parah. Saya lagi di Gaza, mereka baru telefon saya tadi. Kami sedang cepatlah apa yang boleh kita hantar sebab dia double lockdown, satu Israel lockdown, satu COVID lockdown. Jadi juga di Kashmir juga baru tadi hantar fax kepada saya mengatakan bahawa kami sangat memerlukan bantuan. Jadi saya kempen kalau ada nak menyumbang kepada MAPIM, tengok tabung dana MAPIM dan sumbangkan, kami nak hantar dana itu paling lewat hujung bulan ini. Terima kasih. Okey, insya-Allah kita sama-sama bantu pihak MAPIM, mudah-mudahan menjadi jariah pada kita nanti insya-Allah. Ni jariah ni berpanjangan tuan-tuan, jangan risau. Mungkin ada yang tak bayar zakat lagi ke, ada yang tak bayar fidyah lagi ke. Ini peluang yang tuan-tuan boleh salurkan insya-Allah. Jadi terima kasih lagi kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.